Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan pembukaan semula beberapa aktiviti ekonomi dilihat dapat membantu menjana pendapatan. Jelas pakar ekonomi Profesor Emeritus Dato' Dr. Zakaria Abdul Rashid, tindakan ini wajar dan sedikit sebanyak dapat menghidupkan semula ekonomi negara. Tiba ni kalau kita buka balik kembali secara partial seperti ini dengan bersyarat tadi, dan itu sekali tujuannya ialah untuk melegakan dua masalah tadi, iaitu masalah supply chain dan juga masalah rakyat boleh menjana balik pendapatannya. Jadi saya pun tahu banyak perkara yang telah rungutan-rungutan sembilan. Mudah-mudahan peniaga dapat terus berniaga. Tak kira lah peniaga besar atau peniaga kecil. Yang saya dengar banyak peniaga-peniaga kecil dapat menjana balik pendapatan dan dapat menyara balik hidup keluarga. Dan begitu juga isi rumah pun dapat pendapatan daripada kerana mereka juga bekerja. Dan keduanya mereka akan dapat supply kerana supply chain telah diperbaiki. Jadi mereka akan dapat supply biasa yang mereka gunakan untuk normal consumption. Jelas beliau, walaupun rakyat dan industri dapat manfaat dari pakej ransangan yang diumumkan kerajaan, namun ia bukanlah bersifat penggantian sempurna kepada penjanaan sendiri. Justru penjanaan ekonomi harus berjalan seperti biasa dengan memastikan isu kesihatan dititikberatkan. Jadi yang mana satu nak didahulukan? Jadi kalau saya tanya pada saya secara peribadi, saya kata tidak ada yang lebih utama daripada kesihatan, daripada nyawa. Dan keduanya tentunya ekonomi juga penting juga, kerana kalau kita dengar rungutan yang banyak, kalau tidak ada isi rumah tidak dapat menjana pendapatan, tentunya mereka akan susah juga untuk memberi makan ahli keluarga. Sebab pakej prihatin itu saya telah tegaskan daripada awal lagi, dia bukan merupakan substitut yang sempurna kepada penjanaan sendiri oleh pekerja dan oleh isi rumah. Dalam pada itu, Zakaria turut menyentuh mengenai isu kadar pengangguran yang tinggi yang bakal dicatatkan pasca PKP ini. Tetapi yang menjadi masalah besar ialah cyclical unemployment, iaitu pengangguran yang disebabkan oleh turun naik dalam ekonomi. Okay. Dan ini pula cyclical unemployment kali ini berlaku adalah sangat luar biasa. Kerana ada yang menganggapkan bahawa recession yang akan berlaku ni adalah recession yang very deep. Ataupun mungkin juga kalau kita tengok dalam jangka panjangnya mungkin akan boleh disamakan dengan depression. Jadi kalau begitu, bermakna masalah pengangguran ini tidak dapat kita elakkan. Kalau kita lihat dalam Bank Negara Malaysia pun, telahan yang dibuatnya ialah kita akan tumbuh pada kadar 0.5% hingga negatif 2%. Jadi kalau kita mencapai 0.5% sekalipun, pengangguran akan melebihi daripada 4%. Sebab kalau kita nak mengekalkan pengangguran di bawah 4%, kita akan terpaksa tumbuh di antara lebih kurang dalam 4.5 hingga 5% setahun GDP. Tapi kalau 0.5, kita akan pastinya melepasi 4% itu, bermakna guna tenaga penuh tidak akan tercapai lagi. Apatah lagi kalau kita mengalami kemelesetan minus 2%, bermakna penganggurannya adalah amat tinggi, yang mungkin jarang sekali kita rasai dalam tempoh agak lama ini.